Okay, soalan pertama ni kita guna rule apa? Kuasa tolak 1. Betul lah. Kita guna kuasa tolak 1. Ni, apa tu? Kita guna yang ni lah. Yang pertama tu. So, kita akan dapat power bawa ke depan. So, negatif 7/15. X kuasa negatif 7/15 tolak 1. Yang ni awak kira lah berapa dapat. Okay, lepas tu bagi jawapan. Okay. Yang kedua, kita ada log base E pi. Maksudnya kat sini tak ada X pun. So, constant lah dekat sini. So, bila differentiate dapat apa? Kosong. Okay. Okay, lepas tu C, kita ada 4 tangent X per 2. Okay, kalau 4 tu nombor, kita salin sajalah 4 kat depan. Differentiate tangent dapat, tengok dekat formula, kita akan dapat secant square. So, secant square lah. 4 secant square X per 2. Okay. Tapi dekat sini bukan hanya X, tapi X per 2. So, kita kena differentiate X per 2 tu. So, bila differentiate X per 2, kita dapat apa? Dapat apa? 1 per 2. 1 per 2. Kan X per 2, X per 2 sama dengan 1 per 2X kan? So, bila differentiate yang ni, dapat nombor sajalah. Betul tak? Betul. So, kita dapat yang ni, awak simplify lah. Tak simplify pun tak apa. Kalau simplify, dapatlah 2 secant square X per 2. Okay. Soalan seterusnya, kita ada ln. Okay, ln refer kepada ln lah. Ln yang ni, ln guna yang ni. Okay. So, 1 per U. 1 yang per dengan dalam bracket ni. 6 tu salin lah, nombor kat depan salin. 6. Per dengan semua yang dalam bracket. X per 1. X tolak 1, sorry. X tolak 1. Okay. Lepas tu, differentiate X tolak 1. 1. Ni sajalah dapat ni jawapan dia. Dapat ke ni? Boleh ke? Dapat. 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 Okay. Lepas tu E, kita ada sin darab dengan cosine X. Sin X darab dengan cosine X. So, kita guna UV. UV. Okay. Awak jadikan yang depan tu U equal to sin. V sama dengan cosine. So, cari U prime, cari V prime, masuk dalam formula. Tak simplify pun tak apa. So, dapatlah jawapan dia. Okay. Ni pun sama. Yang ni kita ada F tu. F ni adalah fraction. So, kita guna U per V lah. Equation yang ni. Formula yang ni. Sama juga. Let U equal to E kuasa X. V equal to X tolak ln X. Okay. Cari U prime. Cari V prime. Masukkan dalam formula. Tak simplify pun tak apa. Okay. Okey ke tak okey? Okey. Okey. So, kita sambung dengan kuliah. Okey, kuliah kita sambung dekat okay, hari tu kita dah belajar sampai sampai mana? Sampai ni. Sampai trigo. Kalau ada trigo, macam mana kita nak differentiate? Refer saja kepada table lah. Okey. Sekarang ni kita nak sambung dengan chain rule. Chain rule pun awak dah tengok dah. Chain rule ni sebenarnya yang kita ada kalau kita ada composite function. So, kita guna chain rule lah. Masih juga menggunakan rule yang kita belajar sebelum ni, tapi dia composite. So, kita guna chain rule. Okay. Okay, contoh soalan ni dia bagi yang ni. Okay. Y equal to X square tolak 2X tambah 1 kuasa 1 per 2. Okay, example untuk chain rule.
Okay, kita ada y equal to apa tadi? X square tolak 2x tambah 1 kuasa 1/2. Okey. Okey, kalau biasanya kita ada x kuasa 1/2. So kita guna power rule kan? Kalau yang ni lah. Betul ke? Betul. Betul. So sama juga kita guna power rule juga yang ni. Tapi awak janganlah apa tu? Tukar pula jadi macam ni, x square lepas tu 1/2 tolak 2x kuasa 1/2 tambah 1/2. Yang ni salah. Yang ni salah. Tak boleh. Tak boleh macam ni Okey. So yang tak boleh. So kita kena guna power rule lah. X square tolak 2x tambah 1 kuasa 1/2. Okey, sekejap. So power, kalau power rule, power kita bawa ke depan. So jadi 1/2 dalam bracket tu salin lah. X square tolak 2x tambah 1. Power tu kalau power rule kita akan tolak 1. So 1/2 tolak 1. Okay. Lepas tu kita akan darabkan dengan kita differentiate yang belah dalam tu. X square tolak 2x tambah 1. Sekejap Okay. So 1/2 salinlah balik. 1/2 yang ni y prime y prime x square tolak 2x tambah 1 kuasa berapa? 1/2 tolak 1 1/2 tolak 1 Negatif 1/2. Okey, negatif 1/2. Lepas tu darab ni, darab dengan differentiate yang dalam bracket ni. So kita akan dapat 2x tolak 2 lah. Okay. So biar je macam ni. Nak simplify boleh, tapi tak simplify pun tak apa. Tak payahlah simplify. Okey. Dapatlah macam tu. So kita guna power rule. Okey. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain. Sekejap Example L. A y equal to x cube tambah 5x tolak 3 kuasa 20. Masih lagi sama power rule lah. Jangan, tak payah awak nak guna apa tu binomial expansion, tak payah pun. Tak payah kembang. So kita just guna power rule saja. So 20 tu bawa ke depan. So y prime equal to 20. Dalam bracket salin x cube tambah 5x tolak 3. Power ni tolak 1. So 19 lah. Okay. Dah settle ke belum yang ni? Belum. Belum. So kita kena darabkan dengan differentiate yang dalam ni. So differentiate dalam tu dapat apa? 3x kuasa 2 tolak tambah 5. Okey, betul lah. Macam tu. So macam ni je lah. Okey. B pula. B kita ada y cube root 3 tolak 2x. Okey. So yang ni kita tulis dulu dalam bentuk power lah. So kalau cube root maksudnya kuasa berapa? Kuasa berapa? 1/3. 1/3. Okey. So samalah. Y prime 1/3 bawa ke depan. 3 tolak 2x salin. Power tolak 1. So jadi 2/3. Negatif 1. Negatif 2/3. 1/3 tolak 1 negatif 2/3. Darabkan dengan negatif 2. Negatif 2 datang mana? Differentiate yang dalam ni. So dapat negatif 2. Okey. Okey ke tak okey? B. Okey. Okey. A. So, yang C, D, E
Okay, cuba buat. Nanti saya tunjuk.
Pasal LR bagi tok untuk BTN. Nanti. Khusus untuk staf BTN. Untuk student FIP. Akak ada lah nak masuk dengar. Macam bagi support lah. Kita boleh lah dah banyak kali lah tengok. Budak-budak stand tengok. Okay, dah ke? Dah ke CDE? Dah, Miss. Dah, okey. C kita ada Y equal to 1 per 3 tolak 2X. Okey, square root. Okey, yang ni boleh juga kalau nak guna quotient rule boleh. Tapi kalau tak nak guna power rule pun boleh. So maksudnya kita tulis dulu dalam bentuk power lah. So Y ni equal to 3 tolak 2X kuasa 1 per 2. Negatif ke positif kuasa dia? Negatif. Negatif, betul. Sebab dia duduk kat bawah, so kuasa dia negatif lah. Okay, so yang daripada sini kita bolehlah guna power rule. Sebab dia bentuk power, kat sini power. So Y prime negatif 1 per 2 3 tolak 2X. Okay, negatif 1 per 2 tolak 1, kita akan dapat negatif 3 per 2. Okay, lepas tu darabkan dengan differentiate dalam ni, dapat apa? Differentiate 3 tolak 2X. Negatif 2. Negatif 2 lah. Okay, so nak simplify boleh, tak nak pun tak apa, biar je macam ni. Okay juga. Okay, D kita ada Y equal to 4 ln X cube tambah 3. Okay, sama macam, lebih kurang macam soalan tadi lah. Okay, kita ada ln, so gunalah kalau ln X. Okay, katakan kita ada Y equal to ln X, so Y prime equal to apa? 1 over X. 1 per X, sama juga yang ni pun. So Y prime 4 tu silent lah depan tu. Lepas tu sebab dia ln, so per dengan semua kat belakang ni, dan yang dalam bracket tu X cube tambah 3. Tapi sebab dia bukan X sahaja, dia belakang tu ada X cube plus 3, so kita kena darabkan dengan derivative yang dalam bracket ni. So derivative dalam bracket ni apa? Differentiatekan X cube tambah 3 dapat apa? 3X kuasa 2. Okay. Macam ni je lah. Ataupun nak darab kat sini boleh juga, tak ada masalah. Kalau nak tinggal macam ni pun okey. E kita ada Y equal to E kuasa 2X plus 3. Okay. Kalau kita ada Y equal to X, Y prime dia apa? EX juga, sama. So follow saja dia punya jenis macam ni. So E kan, so salin semualah, salin semua E 2X plus 3. Tapi sebab kat sini ada 2X plus 3, so kita kena differentiate lah yang atas tu. So bila differentiate 2X plus 3 dapat apa? Dapat apa? Dapat 2, betul lah. So yang ni nak tulis macam ni pun, nak tinggal macam ni okey, ataupun nak tulis 2E 2X plus 3. Okey lah. Okey, soalan contoh lagi. Kalau kita ada tambahan kalau kita ada contoh Y equal to E X sin X. Okay. Okay, sama juga yang ni, sama je. So Y prime dia adalah, follow lah, salin balik yang belakang semua ni, E X sin X salin. Okay. Tapi
kita ada x sin x, maksudnya x darab dengan sin x, so kita kena differentiate lah x sin x tu. So titik tu bermaksud darab d dx x sin x. Okay, kalau x sin x tu dia produk, so kita kena guna product rule lah. Okay, so jadikan u equal to x, v equal to sin x. Saya tunjuk contoh yang tak ada dalam buku lah. Okay, so u prime equal to 1, v prime equal to apa? Cos X. Cos x. Okay, betul. Masuklah dalam dia punya formula bagi product rule. So e x sin x. Okay, kita akan darab silang lah yang ni, darab silang dan plus. So kita akan dapat darabkan dengan x cos x plus sin x. So macam itulah cara dia. Boleh faham ke soalan tambahan ni? Boleh. Boleh. Okay. Okay, seterusnya contoh lagi, tambahan lagi. Y equal to ln square root, okay, square root x lah katakan. Differentiatekan y equal to ln square root x. Okay, so yang ni macam mana kita nak buat? Okay, yang ni kalau kita ada belajar dalam algebra, kalau apa tu, x tu ada kuasa, maksudnya ada power lah ataupun dia sama dengan, saya tulis y equal to ln x kuasa 1/2, dia sama juga dengan y equal to 1/2 ln x, macam tu. So bolehlah kita differentiate macam biasa yang ni. So y prime equal to 1/2 apa? 1/2 differentiate ln x dapat apa? 1/x lah. So yang ni kena ingatlah, kalau ln ada x tu ada kuasa, dia akan jadi macam ni. So power tu kita akan pindahkan ke depan situ. Okey. Lagi contoh, kalau kita ada y equal to sin x square plus x plus 1. So kalau differentiate, kalau kita ada yang biasanya kita ada y equal to sin x. Okay, so y prime dia apa? Kalau ada y equal to sin x, so dia punya derivative dia apa? Differentiatekan sin x dapat apa? Cos X. Cos x. Okay, betul. Cos X. Betul. So yang ni pun sama, kita akan dapat y prime dia cos, semualah dalam bracket ni, cos yang dalam bracket ni semua x square tambah x plus 1 tutup bracket, darab dengan, darab tu maksudnya cos tu darab dengan yang kita differentiate belakang tu, ddx x square plus x plus 1. Okay. Okay. So kalau kita differentiate x square plus x plus 1 dapat apa? 2x tambah 1. Okay, 2x tambah 1. Macam tu lah. Tinggal je macam ni. Follow dia punya basic differentiation.
Tapi kita kena darabkan dengan derivatif yang dalam bracket tu. Okay. Last and last. Y equal to sin square X plus 1. Yang square ni adalah sin. So maksudnya kita combine lah power dan juga power rule dan juga trigo kat sini. So yang ni kalau y equal to sin square x plus 1 ni dia sama juga dengan sin x plus 1 bracket besar square. Ini sama maksud dia sin square ni sama juga dengan sin x plus 1 square. Okay. So kita nak differentiate yang ni, kita akan guna power rule lah. Okay. Power rule, power bawa ke depan 2 yang dalam bracket tu salin sin x plus 1 tutup bracket 2 tolak 1 kuasa 1 lah. Okay. Lepas tu differentiate dalam, differentiate ddx sin x plus 1. Okay. So y prime equal to 2 sin x plus 1. Okay, differentiatekan sin x plus 1 dapat apa? Differentiate sin dapat apa? Cos. Cos. Okay, cos x plus 1. Lepas tu differentiate dalam lah. Differentiate dalam ni x plus 1 tu 1 lah. Okay. So settle lah. So kita dapat y prime equal to 2 sin x plus 1. Sekejap. Sini kita dapat cos x plus 1 darab 1. Okay. Lepas tu kita akan dapat y prime dia adalah 2 sin x plus 1 cos x plus 1. So macam ni lah jawapan dia. Okay. Boleh ikut ke setakat ni? Boleh? Boleh. Okay. So chain rule settle lah. Chain rule settle. Sekarang ni kita nak tengok ada kelas kejap lagi lepas pukul 10. Takut terbabas lebih daripada pukul 10. Ada kelas kejap lagi? Ada. Ada Ada. Sampai pukul 11. Pukul 11. Okay, kita masuk hingga yang sempat je lah. Implicit ni sikit je. Okay. Implicit ni, okay, yang biasanya kita dapat y equal to fx. Yang ni, yang biasa kita differentiate tu kita panggil dia explicit. Maksudnya kita boleh asingkan. Kita hanya ada y sahaja di sebelah kiri ni. Yang sebelah kanan semua x. So yang ni kita panggil explicit lah. Maksudnya kita boleh separatekan x dan juga y. So yang jenis macam ni yang boleh kita separatekan variable dia tu kita panggil explicit function. Okay. Tapi tak semua function tu kita boleh asingkan lah dia punya x dan juga y. Contohnya yang ni, kita tak boleh nak jadikan y equal to semua ni dalam x, tak boleh. Buatlah macam mana tak dapat. Okay. So yang ni yang kita tak boleh asingkan ni kita panggil dia implicit function. Okay. So kalau implicit function kita kena differentiate menggunakan implicit differentiation lah. Okay, dia lebih kurang macam biasa juga. Okay. Kalau implicit kita ada y, kalau y ni kita differentiatekan dia, kita akan dapat dy per dx. Okay. Kalau x, contohnya lah kalau x biasanya x. Okay. So kalau kita differentiatekan dia ddx x, kita akan dapat 1 kan. Tapi kalau y, sebab dia bukannya
sebab dia y lah. So kita akan ada dy per dx dekat belakang dia tu. Okay. Lepas tu kalau kita biasanya kita ada x power n. Okay, bila kita differentiatekan dia, kita akan dapat n x n tolak 1. Kat belakang ni tak ada apa-apa lah. Okay. Tapi yang ni ada, mesti ada dy per dx. Sama juga kalau kita ada ln x. Kalau kita differentiatekan ln x tu, kita akan dapat 1 per x sahaja. Tapi kalau y, ln y, 1 per y, dy per dx. Maksudnya apa-apa variable y, awak differentiatekan dia mesti ada dy per dx dekat belakang. Boleh faham ke ni? Boleh. Okay. Sama juga kalau kita ada ex. Okay, bila kita differentiatekan dia, kita akan dapat ex sahaja. So, tapi kalau ey, bila kita differentiate, kita akan dapat ey dy per dx. Okay. Dia sebenarnya sama juga. Kalau kita ada ex, okay, kita akan ex lah. Tapi kat sini, kat belakang tu, kita akan differentiate d per dx x. Okay, yang ni equal to 1. So tak payahlah tulis yang ni. Tapi kalau kat sini dia tak equal to 1, dia tak boleh ubah lah, dy per dx lah kita tulis. Okay. So yang formula ni boleh refer lah nanti Okay. Okay, yang ni kita tengok example M. Okay. Okay, example yang pertama, example M, kita ada x square tolak y cube tolak 1 equal to 0. Okay. Untuk implisit, maksudnya awak tengok kat sini kita tak boleh asingkan, separatekan y dan juga x. So kita akan differentiate menggunakan implicit differentiation lah. Okay. So step pertama, kita kena letak d dx di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. So letaklah d dx tu maksudnya differentiate with respect to x. Okay. So kita akan differentiate lah satu setiap term tu. So kita akan dapat d dx x square tolak d per dx y cube tolak d per dx 1. Okay, d dx kosong. Okay. Okay, yang ni d dx x square. Differentiatekan x square, kita akan dapat apa? Bila differentiate x square dapat apa? 2x. Okay, 2x. Okay, betul lah. 2x. Okay, yang ni y cube. Sama juga, kita masih lagi menggunakan power rule. Sama lah. So, 3 bawa ke depan. Okay, lepas tu y salin, kuasa dia kurang 1 lah. So, dapat 2 kat sini. Tapi kat belakang ni, sebab dia y dekat sini, variable of y, mesti ada kat belakang tu adalah dy per dx. Setakat ni okey ke? Okey. Okey. Lepas tu kita teruskanlah differentiate 1. Dapat apa? Kosong. Betul. Differentiate kosong pun dapat kosong lah. Okey. Lepas tu kita akan letakkan yang ada dy per dx tu di sebelah kiri dan yang tak ada dy dx tu sebelah kanan lah. So saya pindahkan yang ni 2x tu ke sebelah kanan. So saya akan dapat 3y square dy per dx equal to 2x. Okay. Kita tengok balik kita punya M, kita nak cari dy per dx. Okay. So maksudnya dapatkanlah dy per dx tu, dy per dx equal to 2x bahagi dengan, sini negatif negatif 2x bahagi dengan negatif 3y square.
ataupun dy per dx sama dengan 2x per 3y square lah. Boleh follow? Boleh. Okay. So step dia mesti letak ddx lah dekat depan ni. Lepas tu differentiatekan setiap term tu. Bila differentiate tengok variable dia, kalau ada y maksudnya kat belakang mesti ada dy per dx. Okay. Lepas tu bila dah siap differentiate, asingkan yang tak ada dy per dx sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri maintain. Then kita dapatkanlah dy per dx tu. Okay. Okay, example n. Ya, Miss. Boleh. Salin. Boleh. Bawah sikit ni. Bawah sikit lagi. Thank you, Miss. Okay. Dah okay, kita tengok pula example n. Okay, yang pertama A, kita ada 4x square tolak xy tambah 3y equal to 5. Okay. So step pertama tadi buat apa? Saya buat apa tadi? Tu di depan atau di belakang? Betul, letaklah di dx tu dekat depan dengan belakang. Ataupun sebelah kanan dan juga sebelah kiri lah. Okey. Lepas tu kita differentiate lah semua setiap term ni with respect to x. Okay. So ddx 4x square tolak ddx xy plus ddx 3y equal to ddx 5. Okay. Tutup. Okay, differentiatekan yang pertama. Term yang pertama kita ada 4x square. Kita dapat apa dia punya derivative? 8x. Okay, 8x betul. Okay, yang ni kita ada x darab dengan y. So maksudnya produk lah. Produk rule lah kita guna. Okay. So untuk yang ni kita buatlah dia. Yang ni biar dulu. Yang ni kita buat untuk d per dx xy. Okay. Yang ni kita akan guna product rule. Okay. Semula-mula let lah. Let u. U tu kat depan ni. X. V apa? Vy. Okay. Carilah u prime apa? U prime 1. V prime 1. ya ke 1? 1 Kosong. kan. Satu dy dx. 1. Kita sama juga follow yang ni. Kalau x sini 1 tapi sini y. So dia mesti ada dy per dx lah dekat belakang tu. Okay. So kat sini kita akan cross lah darab. So untuk dx xy ni kita akan dapat dia x darab dengan dy per dx. Okay. Tambah y. Okay. Itulah untuk yang ni. So kita sambung yang ni kita sambung kat bawah ni. Okay, tadi kita differentiatekan 4x square kita dapat 8x
Okey, lepas tu differentiatekan x, y. Ni tolak lah. X dy per dx tambah y. Tutup. Okey. Differentiatekan pula 3y dapat apa? 3 3 dy per dx. tu tambah 3 salin differentiate y kalau kita ada 3x, okay, bila differentiate kita dapat 3 lah. Tapi kat sini y. So mesti ada dy per dx. Okay. So kat sini plus yang tadi plus dy per dx lah. Okay, differentiate yang ni last kali ni apa? Dapat apa? Differentiate 5. Kosong. Betul. Okay. Lepas tu kita ni lah. Yang ni boleh kita tulis dulu 8 tolak x dy per dx. Okay. Tolak y tambah 3 dy per dx equal to kosong. Okay. Lepas tu saya buat apa? Lepas dah siap kita differentiate, kita buat apa? Simplify. Apa dia? Simplify kot. Betul lah, simplify. Kita asingkan dulu. Yang tak ada dy per dx tu kita pindahkan ke sebelah kanan. Okay. So yang ada dy per dx tu kita maintain. So x, negatif x dy per dx maintain saja di sebelah kiri. Tambah 3 dy per dx equal to, pindahkan 8x dan juga y di sebelah kanan. So negatif 8x tambah 9 lah. Okay. So kita nak cari apa sekarang ni? Kita nak cari dy per dx. So kita faktorkan lah dy per dx tu. Okay, bila faktor kita dapat negatif x plus 3 equal to negatif 8x plus y. So kita nak cari dy per dx. Bahagilah. So dy per dx equal to negatif 8x plus 9 bahagi negatif x plus 3. Boleh ke ikut ni? Boleh. Boleh. Okey. Okay, cuba awak buat B dan juga C. Kejap lagi kita bincang. Miss nak tanya. Yang apa, yang last kali tu kan bawah dia, atas bawah kan negatif kan. Tak payah buang pun tak apa. Oh, boleh. Kalau nak tukar boleh juga. Macam ni dia akan jadi y tolak 8x 3 tolak x. Boleh juga. Maintain macam ni pun okey. Nak tukar pun boleh lah. Baik. Nak tengok soalan, Miss? Soalan ni. Soalan BC, Miss. Oh. Ni soalan BC. Kalau kamu berhari yang ngantuk terus. Okey, dah siap ke? Boleh kita bincang? Yes. Dah.
Dah tak? Okey. Dah dah. Okey. Okey, kita ada bx cube tambah 3xy tolak 3y kuasa 1/2 plus sin y equal to 5x. Okay. So per dx lah. X cube plus 3xy tolak 3y 1/2 plus sin y tutup dx 5x. Okay. Lepas tu differentiate lah setiap term tu. Macam biasa. Lepas tu husband memang nak tengok rumah progress dan biasa lah nak siap-siap ni nak tengok juga lah. Air tak masuk-masuk lagi. Tu dah pasal aku cuma berkenang. Masalahnya api yang dah jalan ni dah keluar bil dah. Okay. Differentiatekan x cube kita tahu lah macam biasa, tapi yang ni dia produk. So buatlah dulu produk tu. Okay, 3xy. Nak differentiate ni 3xy. So u apa? 3x. 3x. Okay, vy. So u prime 3 v prime apa? 1 dy per dx. Okay, dy per dx. Okay, lepas tu silang lah. Darab silang. Yang ni buatlah bracket, petak sikit. Okay, lepas tu sambung balik yang ni. So x cube tu 3 adalah mood kan nak raya 3x square tambah semua ni lah 3x dy per dx tambah 3y tolak differentiatekan 3 kuasa 3y kuasa 1/2 dah masuk je ada tinggal lah benda tu. apa? Kan Differentiatekan 3y kuasa 1/2 3/2 y kuasa ni power kan, power buat ke depan lah. So 3/2 y kuasa Negatif 1/2. negatif 1/2. Lepas tu sebab dia y, so adalah dy per dx dia tu kan. dia tak balik sini. Okay, next sin y. Okay, sin y differentiate dia apa? Oh, family dia lah. Cos y. Cos y belakang Dy per dx. betul, dy per dx. Okay, equal tu 5. 5. Betul. Lepas tu yang ni macam biasalah, pindahkan tempat. So 3 dy per dx tolak 3y kuasa negatif 1/2 dy per dx plus cos y dy per dx equal to 5 tolak 3x square tolak 3y. Okay. Lepas tu yang ni kita faktorkan dy per dx lah. 3x tolak 3y kuasa 1/2 tambah cos y equal to 5 tolak 3x square tolak 3y. Okay. So dy per dx equal to bahagilah tak payah pun. 5 tolak 3x square tolak 3y per 3x tolak 3y kuasa negatif 1/2 plus cos y. Okay. Yang dah siap kan. Boleh ke ikut yang ni? Kan ada yang kurang jelas? Boleh. Okay. Boleh saya tanya Miss, Boleh. yang U prime dengan V prime tu kenapa dapat U prime 3 dan V prime dy per dx? Okay. Ni 3x, so differentiate 3x dapat 3 lah. Betul tak? Ke? Ke macam mana? Yang ni okey ke? Tak okey juga yang ni? Oh, Ha. yang dy per dx tu? Okay, ni y. Okay, kalau biasa, kalau katakan ada x, kita nak differentiate dia. Differentiate x dapat apa?
1. Okey. Tapi kat sini y. So kalau y tu differentiate y 1 juga, tapi sebab dia ada dy per dx, so mesti sebab dia y, so mesti ada dy per dx lah. Sama juga macam tadi kalau ada cos y. Kalau cos x contoh, cos x. So differentiate dia negatif sin x lah. Kan? Tapi kalau dia cos y, differentiate dia negatif. Negatif sin y. Macam biasalah follow negatif sin y. Tapi sebab dia ada y tu, mesti ada dy per dx. Boleh tak? Ke kurang jelas lagi? Dah. Okey. Terima kasih, Miss. Okey. Okay, last sesi. Miss, Ya. yang jawapan tu yang 3y Okay. kuasa 1 per Oh, 2 tu 3/2. bukan patut dia ada per 2. Sorry. Ni 3/2, sorry 3/2. Balik je kat Okay. balik je kat Thank you. Oh, tu dia. C. Kita ada x square tambah 3x e kuasa y tolak 2 ln y equal to 2x cube. Okay. So letak ddx x square plus 3x e y tolak 2 ln y tutup ddx 2x cube. Okay. Differentiate satu-satu term tu. ddx x square. Pengaruh yang tak baik. Oh, Kak Yin dah kata Kak Yin dalam tak ni kan, betul Kak Yin balik. Okay. X square tak ada masalah. Yang ni sebabnya 3x darab dengan EY. So kita kena guna produk lah, product rule. Okay. Untuk ddx 3x EY jadikan U apa? 3x. 3x. Okay, selebihnya tu V EY lah. Okay. U prime 3 V prime. V prime apa? EY dy per dx. Okay, betul. EY dy per dx lah. Okay. Okay, selingan sekejap Yang ni betul lah. Betul yang ni. Okay. Contoh, kalau saya ada E 2Y, dapat apa? Differentiatekan E 2Y. E 2y dy per dx 2. 2e sorry. Betul. Salin yang ni, lepas tu differentiatekan 2Y lah. So kita dapat 2 dy per dx. Ataupun kita tulis 2e 2y dy per dx lah. Sama saja kalau x, cuma kat belakang tu ada dy per dx. Boleh ikut Boleh ikut ke? Memang macam tu. Ini jenis macam Boleh ikut ke ni? Boleh. Boleh. Okey. Dia ukur rimas. Okey, kita sambung. Malah. So kita dapat yang ni x. Dapur dah kecil dah tu. Kecil tengok. Yang ni kita dapat 2x. Lepas tu yang ni darab plus 3x EY dy per dx. Yang ni plus 3EY. Differentiatekan 2 ln y dapat apa? Saya tak tahu nak educate macam mana tentang baju lain dengan bilang bukan nak kena baru pakai lawa hari pertama kan. Macam mana nak differentiate ni? 2 ln y. Ya, saya heran. 21 per y. Okey, 2 Memang 1 per y ataupun 2 per y sama kan? Okey, lepas tu sebab di y kena ada dy per dx. dy per dx equal to 2 lah belakang tu. Okey, lepas tu asing lah tempat tu. macam korang ni tak raya tu. Saya raya ni 2 2 tolak 2x tolak
tolak 3EY. Okay. Faktorkan dy per dx. Nak nangis lah tak lagi. Itu ini. Ha? Okay, dy per dx bahagilah 2 tolak 2x tolak 3 dy bagi 3x ey tolak 2 per y. Okay. Kalau nak kata So semua okey ke implicit differentiation? masalah makanan dia orang kau harap makan aku buat. Okey. Yang belakang tu 2x cube kan? Mana eh? Dia kalau dah mau orang kan. Oh, soalan dia 2x cube. Okey. Dah makan. 2x cube. So kita dapat apa? 6? 6x square. 6x square betul. So sini 6x square. Sini 6x square. Okay. Thank you. 6x square. Bukan nak kata saya buka apa bukan. Benda tu sunat kan. Okay. So settle lah untuk hari ni. Nanti kita sambung dengan parametrik. Lepas tu application of differentiation. Okay, sekejap